Dan abang ipar saya, dia angkat saya. Masa tu family saya boleh kata hampir ke semua family saya ada dekat rumah saya. Angkat saya pergi letak atas katil and saya masih blur. Saya tak tahu apa-apa. Saya just ingat masa tu saya just tahu dekat depan saya mak saya. Yang lain saya tak ingat langsung. Siapa abang ipar saya pun saya tak ingat. Saya just tahu benda ni lepas kejadian lah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya tak ada buat editing bagai, so kalau anda nak minimize Windows ni pun tak ada masalah. Anda just dengar saya sembang sambil buat kerja lain. Okey bosku. Topik kali ni dia macam aib sikit, tapi bagi saya pengajaran yang kita akan dapat di sebalik peristiwa yang berlaku tu lagi besar. Saya pernah pukul isteri saya sampai lebam-lebam. Yang tu nanti saya cerita. Cuma untuk makluman anda, siapa-siapa yang belum kenal saya ataupun baru tengok video saya adalah pesakit temporal lobe epilepsi. Dekat otak kita ada satu bahagian yang kawal emosi, dia rosak tau. Saya punya otak ni ada rosak sikit. So emosi saya tak stable. Kadang-kadang saya marah gila, kadang-kadang saya happy, kadang-kadang saya sedih. So dia jadi macam tak tentulah. Atas dasar tu saya kena makan ubat. Sekarang saya makan Lamotrigine dan juga Keppra 2 pagi 2 malam. Banyaklah, dos sangat tinggi dan harga ubat tu sangat-sangat mahal loh. Dan dia ada kaitan lah. Cerita ni ada kaitan dengan penyakit saya. Cuma kenapa saya tiba-tiba nak kongsikan dengan anda cerita kali ni adalah disebabkan saya baru sahaja habis tonton anime dekat Netflix, Demon Slayer. Demon Slayer ni dia ada 4. Dia punya cerita tu basically ada watak utama yang nak lawan dengan syaitan ni, Rojin ni, untuk sembuhkan adik dia. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Dan dalam cerita tu ada 4 watak utama. Yang pertama ada Tanjiro, yang ni kita kata memang karakter utama dia. Lepas tu dia punya kawan Zenitsu. Lepas tu ada Inosuke yang kepala babi hutan tu. Lepas tu ada adik dia Nezuko-chan. So dalam 3 orang lain lah. 3 orang ni yang saya nak cerita sebenarnya ialah Zenitsu. So Zenitsu ni adalah satu karakter yang bila mana dia jaga, dia adalah manusia yang sangat lemah. Tapi bila mana dia tidur, dia dah boleh buat semua skill yang power gila. Kaminari Ichinokata. Saya pun tak ingat lah apa dia sebut kan. Tapi season pertama dia boring sikit kalau anda nak tengok. Tapi season kedua dia best. Yang pelik season pertama walaupun boring, dia punya hype tu kau lain macam punya. Saya pun tak faham kenapa dia hype. And season kedua dia best. Kita boleh nampak dia lawan dengan syaitan ni Rojim sampai dia power gila. Dan dia akan ada season ketiga, keempat dan sebagainya. Saya tak pastilah. Tapi the point is, saya nak cerita tentang Zenitsu tu. Bila dia tidur, dia dapat buat banyak gila skill yang power. Dia macam sleepwalking lah. Saya pernah juga sleepwalking. Anda boleh tengok anda boleh search dekat Facebook video sleepwalking. Seorang komedian dekat US, dia adalah seorang macam sleepwalking tegar. Bila mana dia tidur, dia punya husband tak boleh tidur punya. Sebab husband dia kena jaga. Bila dia sleepwalking, dia boleh buat semua benda. Dia boleh ambil pisau, lepas tu potong jari ke, ataupun maybe dia main bola sepak ke, ataupun dia keluar rumah pergi kejar anjing. Dia bawa anjing tapi anjing tak ada. Semua benda dia boleh buat. And menarik lagi tentang sleepwalking ni, dia buat semua benda tu dalam keadaan mata terbuka tapi otak dia tidur. Saya pernah sleepwalking masa tu perkhemahan pengakap di sekolah rendah. Saya umur darjah 3 ataupun darjah 4 macam tu. Saya sedar-sedar saya berada dekat kemah orang lain and dikelilingi ramai gila orang tengok saya ketika tu. And saya tanya kawan saya apa yang berlaku. Dia kata saya pergi dari kemah ke kemah untuk kutip selipar tau. And kemah-kemah tu kemah senior lah. Saya tak kenal pun siapa, tapi saya masuk ke dalam kemah dia, saya ambil selipar and saya bawa keluar, kumpulkan dalam satu tempat. Actually kan, dalam mimpi saya ketika itu, saya sedang kutip harta karun tau sebenarnya. Saya pergi ke macam island macam tu and saya cari harta karun, saya kumpulkan letak dalam kapal. And bila saya check balik, rupanya harta karun saya tu adalah selipar orang lah. And benda tu sampai sekarang saya ingat lah. Dekat rumah memang banyak lah sleepwalking. Masa saya kecil pun saya pernah turun tangga sampai terjatuh, tergolek bagai. Rumah saya masa tu di tingkat 2. Itu mak saya cerita, tapi saya tak ada memori sangat benda ni. Masa pengakap tu memang saya ingat gila. Okay, sekarang
kita masuk kepada topik utama kita, iaitu saya pukul isteri saya. Ketika tu ialah puasa ke-27, sehari sebelum insiden ni berlaku, saya pergi ke Pulau Pinang. Saya pergi ke Pulau Pinang untuk jumpa dengan Japan Consulate, Consulate Japan in Penang, untuk bincang dengan dia satu Japanese fair macam ada dekat Selangor tu, yang ada Bon Odori bagai. So benda tu saya nak buat dekat Kota Baru, dekat area Tesco. Saya jumpa mereka, mula-mula saya jumpa embassy dekat KL. Masa tu dating dengan kedutaan Jepun, dengan memang duta Jepun masa tu dating. Dia bangga yang dia pernah duduk dekat Belgium, sekarang pindah dekat Malaysia panas. Dia bangga masa tu, dia macam tengok orang Malaysia dengan satu pandangan yang sangat hina. Tapi masa tu sebab kita orang perlukan dia, so kita layan sajalah. Dating, memang dating gila, memang dating lah dengan dia. Literally dia duduk depan saya duduk sini, kita makan bersama, sembang-sembang macam tu. Dia perempuan and dia tak kahwin lagi, tak cantik lah. Dan dia cakap dia tak boleh buat apa sebab Kota Baru ataupun Kelantan under Consulate Japan in Penang. So saya kena pergi dekat sana. Saya pun pergi dekat Consulate Japan in Penang. Lepas tu sembang, drive lah, ketika tu drive and balik ke Kelantan tu saya dalam keadaan yang agak penat lah. Jadi saya tidur, saya sedar tu saya dah duduk di bilik ketiga rumah saya dalam keadaan bogel, and mak saya ada dekat depan. Mak saya dia duduk dekat rumah lain tau. Saya duduk dekat rumah lain, saya just duduk dengan family kecil saya saja. Saya sedar tu mak saya ada dekat depan, and saya bogel tak sampai 10 saat saya nampak mak saya terus tumbang lah. Saya dah tak boleh bangun, rasa sakit gila dekat semua ni, ada darah-darah dekat dalam. Darah tu bukan darah yang mengalir, tapi macam lebam-lebam lah, lebam-lebam macam ada orang pukul, macam pecah darah macam tu. Dan abang ipar saya dia angkat saya. Masa tu family saya boleh kata hampir ke semua family saya ada dekat rumah saya. Angkat saya pergi letak atas katil, and saya masih blur. Saya tak tahu apa-apa. Saya just ingat mak saya. Masa tu saya just tahu dekat depan saya mak saya. Yang lain saya tak ingat langsung. Siapa abang ipar saya pun saya tak ingat. Saya just tahu benda ni lepas kejadian lah. Dan dekat 30 minit juga baru saya ingat, oh ni mak saya ingat mak saya. Lepas tu saya ingat ini wife saya, ni abang ipar, saya ingat semualah lepas 30 minit. Dan semua orang balik rumah masing-masing lah. Lepas semua orang balik tu, saya pun tanya wife saya kan, apa yang sedang berlaku, apa yang sudah berlaku. Dia pun tanya saya, betul ke nak tahu, dan dia menangis. Saya pun cakap, cerita, kalau tak saya tak tahu kan. Dia pun bagi tahu yang masa saya tidur tu, saya ada kena fitting ataupun sawan sekejap. Lepas sawan tu, saya macam diam. Masa tu saya dah biru, muka saya biru, dah kena sawan kan. And masa tu saya tak ada buat apa, tiba-tiba saya bangun dari tempat duduk saya pukul dia. Lepas tu saya nak pukul anak saya. Dia tolak saya lah. Dia tolak bila saya nak pukul anak saya yang tidur dekat bawah tu. Dia tolak saya, jatuh sampai dinding, dan dia ambil anak, bawa keluar anak, pergi ke bilik satu lagi. Dia kunci bilik itu. Saya kejar dia. Saya kejar dalam keadaan yang bogel. Sebab saya tidur pakai kain pelikat je. So kain pelikat tu dah tak tahu pergi ke mana dah. Saya tidur. Lepas saya kejar dia. And saya duduk di bilik yang saya bangun tadi. Dan masa tu sebenarnya saya ada mimpi. Masa dalam bilik tu saya ingat saya ada mimpi yang sebenarnya ada pencuri masuk ke dalam rumah saya, and saya sedang selamatkan family saya. Dalam mimpi saya tu, family berada dekat belakang saya, and pintu tu saya tolak almari. Saya dah buat macam barricade macam tu untuk halang pencuri dan masuk bilik saya tu. Lepas tu barulah saya sedar yang ada panggilan nama saya dari mak saya. Mak saya bagi tahu, tak ada apa-apa, tolong buka pintu. Tak ada apa-apa, tolong buka pintu. And saya buka je pintu, saya nampak je mak saya pun rebah. Saya tumbang dekat situ jugalah. Sebab apa saya tumbang adalah kerana sebab tadi bila fitting saya dah dia macam bila mana fitting berlaku ataupun kejang tu berlaku, dia macam anda buat larian desa yang jauh gila, maraton 10 km macam tu, and dia punya efek tu anda tak biasa maraton, tiba-tiba anda maraton and anda akan rasa sakit kan, macam kejang gila kan. So benda tu lah yang berlaku bila mana fitting. Jadi sebenarnya badan saya dah tak boleh bergerak. Memang masa saya realise lepas semua orang balik tu, memang saya nak angkat tangan pun tak boleh, memang sakit gila. Kaki pun tak boleh gerak, tangan pun tak boleh gerak, and saya rebah. Bila saya rebah tu, macam saya cerita tadi, orang angkat saya pergi masuk bilik dan sebagainya. Mula-mula saya tak percaya sebab benda ni tak ada dalam memori saya. Lillahi ta'ala saya tak ingat langsung benda ni. But then saya check CCTV, saya nampak saya kejar wife saya ketika tu. Saya nampak saya bergerak dalam keadaan bogel, masuk ke bilik satu lagi. And saya macam rasa diri tak berguna gila, rasa macam useless sebab dah pukul isteri dan sebagainya.
bila saya cerita benda ni actually agak sedih lah, sebab yalah kita pukul isteri kita, tapi ya kita tak ada dalam, tak waras ketika tu kan. Cuma apa yang saya nak cerita, pengajaran yang saya nak bagi tahu kepada anda sebenarnya, otak kita ni somehow dia boleh hijack body kita. Of course dalam keadaan saya dia hijack dalam keadaan body yang tak apa kita kata, saya tak aware lah benda tu kan. Macam saya bagi tahu, sepatutnya body saya ni dah tak boleh bergerak dah. Lepas saya kejang atas katil tu, masa saya dah muka biru nak mati tu, sebenarnya saya punya body dah berada dalam keadaan yang limit dah tak boleh buat apa. Tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak. But then otak saya kena hijack dengan penyakit ke saya tak pastilah, tapi saya panggil otak saya kena hijack. Tiba-tiba tangan kaki saya masih lagi berfungsi. Saya boleh pukul isteri saya boleh kejar dia, saya boleh masuk ke dalam bilik, saya boleh tolak almari yang berat tu pergi ke depan pintu untuk sekat penjahat dari masuk ke dalam bilik saya tu. So dekat sini lah saya realise macam otak kita sebenarnya sangat-sangat hebat tau. Sangat-sangat hebat. Dia boleh ubah apa kita punya tangan, kita punya fizikal ni dari tak boleh kepada boleh. Nampak tak point dia macam motivasi jugalah. Somehow kita rasa macam kita dah tak boleh buat benda ni, tapi kalau kita percaya yang kita boleh buat, insya-Allah kita boleh buat. Saya teringat satu benda dekat Jepun dulu. Kalau kita mendaki Gunung Fuji ni gunung yang famous lah. Saya rasa semua orang tahu tentang Gunung Fuji. Bila mendaki Gunung Fuji ni kita boleh mendaki dia masa musim panas sahaja. So bila nak mendaki Gunung Fuji ni, dia awal-awal tu dia just tulis 1 kilometer, lepas tu 2 kilometer. Tapi bila dah nak sampai dekat puncak tu, dia akan tulis macam sikit lagi nak sampai 10 meter lagi. Lepas tu naik je sikit 10 meter. Sikit je lagi nak sampai, lagi 5 meter. Dia makin banyak tau. Dia macam bagi motivation kepada kita, nak setting dalam kepala kita ni, nak programkan ke dalam kepala kita ni yang sikit lagi nak sampai, kita boleh buat. And yes, kita dapat buat lah. Kita dapat capai dekat dia punya top tu. And sama juga dalam kehidupan kita ni, kita kena fikir yang kita boleh buat sesuatu tu. Saya jumpa ramai gila yang contoh dia nak jadi YouTuber. Dia banyak sangat fikir macam mana nak edit video, macam mana nak buat ini, macam mana nak buat itu. Last dia tak buat. Benda ni salah. Kalau anda rasa anda nak buat je, anda buat je. Orang terima ke tak, itu lantak dia orang. Yang penting anda buat dengan apa yang anda nak buat lah. So itu pengajaran dia. Dia sedikit macam lari pun ada juga kot. Tapi the point is, otak kita ni dia yang kawal semua tindakan kita, dia yang kawal tubuh badan kita. Kalau dia tak bagi arahan, tubuh badan kita tak bergerak. And kalau kita selalu fikir benda negatif, maka kita akan hasilkan result yang negatif. Kalau kita fikir benda yang positif, insya-Allah kita akan hasilkan benda-benda yang positif. So kalau boleh, kita cuba setkan minda kita untuk buat sesuatu dan kita nekatkan diri kita untuk buat benda tu. Lagi bagus kalau circle kita ni ataupun orang-orang di sekeliling kita ni, dia pun bersifat berminda positif. Dia support kita nak buat apa, dia support kita. Macam wife saya lah, walaupun saya dah pukul dia dalam keadaan yang lebam macam tu, dia still support saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita kena cari orang-orang macam ni lah. Orang-orang yang walaupun kita dalam keadaan yang terendah dalam hidup kita pun, dia boleh tarik kita bangun supaya kita dapat terus berjalan ke hadapan. Nampak bijak sikit. Actually, cita-cita saya dulu masa saya sekolah rendah, mula-mula masa tadika, saya bercita-cita nak jadi doktor haiwan. Saya suka gila haiwan. Dan bila saya tahu yang kalau jadi doktor haiwan kena rawat babi, so saya pun berhenti dari jadi doktor haiwan. Saya pun nak jadi doktor. Lepas doktor saya nak jadi motivator. But then yes, saya sekarang jadi saya jadi salesman dan juga YouTuber. So sekarang saya nak bagi sikit lah. Saya nak bagi sikit kata-kata motivasi, which is semua cerita ni saya cerita berdasarkan pengalaman, dan juga saya harap anda boleh dapat sesuatu. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ashraf Jeffrey ni, dan jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.